A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan bahagian akhlak Islamiyah, iaitu pelajaran 27, Santuni Jiranmu. Untuk tajuk ini, yang pertama sekali kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan jiran. Jiran dari segi bahasa bermaksud orang yang berada di sekeliling. Manakala maksud jiran dari segi istilah ialah orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Maksudnya di kiri, kanan, depan dan belakang. Dalil nakli galakan menghormati jiran. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul Azim. Ini adalah surah An-Nisa ayat 36, di mana surah ini bermaksud dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Dalil nakli yang lain berkenaan dengan galakan menghormati jiran, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah riwayat Muslim, di mana yang bermaksud sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jirannya. Daripada kedua-dua dalil nakli ini dapat ditunjukkan bahawa adalah satu kewajipan kepada kita untuk memuliakan jiran kita. Adab berjiran yang diamalkan oleh Rasulullah. Yang pertama, melayan jiran dengan baik walaupun bukan Islam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tetamu memberi salam di sisi pintu supaya tidak ternampak aib di dalam rumah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Zar membanyakkan kuah ketika memasak untuk diberikan kepada jiran. Yang keempat, memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Dan yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya jiran diberi keutamaan dalam jual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Adab-adab ini contohnya yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan tetamu. Tidak kiralah di rumah ataupun dalam urusan jual beli. Kita nak tengok hak dan kewajipan terhadap jiran. Kategori jiran ada 3 jenis kategori. Yang pertama ialah Muslim dan kerabat. Di mana Muslim dan kerabat ini ada 3 hak yang akan dituntut, iaitu Muslim, hak sebagai Muslim, hak sebagai kerabat dan hak sebagai jiran. Muslim dan kerabat ni maksudnya mungkin kaum keluarga kita yang duduk berdekatan, yang menjadi jiran kita. Untuk kes ini, hak dan kewajipan kita adalah memberi ataupun mendapat ketenangan, keselesaan dan keselamatan seperti memanggil jiran dengan suara yang sesuai. Yang kedua adalah Muslim yang bukan kerabat. Maksudnya jiran-jiran tetangga yang bukan ahli keluarga kita. Maka hak dia adalah sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang jiran.
dia boleh memberi nasihat ataupun kita boleh memberi nasihat, mengajak jiran membuat perkara yang baik dan mencegah perkara mungkar. Dan manakala kategori yang ketiga ialah kategori jiran bukan Islam, iaitu hak dia adalah sebagai jiran sahaja. Apa haknya ialah kita mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh jiran, tidak mengintai jiran, menjaga rumah jiran ketika ketiadaannya. Ini adalah hak dan kewajipan kita lakukan terhadap jiran. Jadi ada 3 kategori jiran di sini. Kalau Muslim dan kerabat, lain dia punya hak dan kewajipan. Kalau Muslim yang bukan kerabat, lain, dan bukan Islam juga lain. Tetapi secara umumnya, hak dan kewajipan terhadap jiran ini adalah lebih kurang sama, iaitu kita hendaklah menjaga adab kita dengan jiran. Kewajipan berjiran yang perlu diamalkan dalam kehidupan harian. Yang pertama, kita hendaklah bertegur sapa dengan jiran kita. Yang kedua, berbuat baik dan tidak menyakiti hati jiran kita. Yang ketiga, menggembirakan jiran dan mengucapkan tahniah apabila mendapat nikmat. Contohnya, sekiranya jiran kita baru melahirkan anak, maka kita mengucapkan tahniah kepada jiran kita. Melahirkan simpati terhadap kesusahan jiran. Contohnya, sekiranya jiran kita kebakaran rumahnya, maka kita hendaklah melahirkan simpati kepada kesusahannya. Berbicara mengikut keperluan, menjaga harta benda jiran dan meminta izin jika hendak menggunakannya. Menghormati antara satu sama lain, memastikan jiran selesa dan aman, tidak berhasad dengki dengan kelebihan jiran, dan saling memberi hadiah. Ini adalah kewajipan berjiran yang perlu kita amalkan dalam kehidupan harian kita. Hikmah mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan. Yang pertama, hidup dalam keadaan aman dan damai kerana masing-masing telah mengamalkan tanggungjawab yang sewajarnya. Contohnya, membantu ketika diperlukan. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, maruah diri dan keluarga terjaga kerana tidak ada sifat bersangka buruk antara jiran tetangga. Masing-masing mengamalkan adab dengan jiran, tidak ada perasaan buruk ataupun perasaan tidak puas hati terhadap jiran tetangga, maka maruah kita dan diri serta keluarga akan terjaga. Yang ketiga, kemungkaran mudah dicegah dengan mengukuhkan hubungan silaturahim antara jiran. Bila hubungan kita dengan jiran baik, maka kemungkaran ataupun perkara-perkara yang tidak diingini dapat dicegah dengan mudah. Yang keempat, sentiasa berasa selamat dan selesa hidup berjiran kerana saling menghormati dan menjaga keselamatan. Contohnya, membuat rondaan berkala secara bergilir. Dan yang kelima, melahirkan masyarakat bersatu padu dan hormat menghormati kerana masing-masing menjaga adab berjiran seperti yang tua dihormati dan yang muda disayangi. Ini adalah 5 hikmah jika kita mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan. Jadi itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Untuk kelas luar talian sebentar lagi, Ustazah nak pelajar-pelajar salin nota berikut dalam buku latihan dan jawab. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah hubungi melalui kumpulan WhatsApp ataupun melalui PM personal. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.